Ya, terima kasih kepada Tuan Guru Haji Abdul Adi Hawang di atas penerangan dan penjelasan yang agak menyeluruh walaupun dalam jangka waktu yang agak pendek. Kalau kita melihat kepada proses kehakiman yang melibatkan hakim yang adil, yang beriman dan budiman dan sebagainya, dengan syarat-syarat yang ketat yang dikenakan sebelum hukuman dijatuhkan dan undang-undang hudud dilaksanakan, apakah boleh kita katakan dalam konteks ini seandainya hudud dilaksanakan, hudud tidak terlaksana? Artinya apabila kita menerima pakai, maka memandangkan persekitaran, prasarana, syarat yang dikenakan yang begitu ketat, maka insya Allah setelah kita menerima baik pelaksanaannya, maka ia juga tidak terlaksana disebabkan oleh halangan-halangan itu. Itu soalan pertama. Nak jawab terus ke nak suruh saya salam? Jawab dulu deh. Okey. Maknanya kalau hudud terlaksana, insya-Allah hudud tidak terlaksana. Maka kita dengan Tuhan pun lepas, dengan manusia pun lepas. Apa yang menarik saya ceritakan di sini, Tun Saleh Abbas, bekas Ketua Wakil Negara, tugaskan untuk menulis setelah kami kumpul segala bahan ilmiah. Beliau membuat satu kenyataan. Tun Saleh kata kalau macam ni hakim banyak duduk saja. Banyak duduk saja kerana payah nak bawa kes. Perlu dipahami bahawa konsep undang-undang Islam untuk mendidik bukan menghukum. Ini kena faham. Bahkan dalam konsep kehakiman, seorang hakim mesti mencari jalan untuk dibebaskan yang dituduh. Bukan macam sekarang silaplah terlajak. Kalau boleh nak hukum juga macam mana pun, itu salah. Ini tak boleh. Mesti cari jalan nak bebaskan orang yang dihukum. Ini konsep kehakiman dalam Islam. Disebutlah hadis, kesilapan seorang hakim membebaskan orang yang dituduh lebih baik daripada kesilapan menjatuhkan hukuman. Ini hadis Nabi. Dia silap bebas, hal lebih baik pada silap hukum. Ini. Yang penting bukan berapa banyak orang kena hukum. Yang penting jenayah dapat diatasi. Ini pendekatan yang diambil oleh Islam. Ya. Saya rasa malang sekali pencerahan seperti ini tidak sampai. Barangkali usaha untuk mempopularkan hudud tidak sampai ke tahap pempopularan GST. Artinya seandainya masyarakat Islam dan bukan Islam, Melayu dan bukan Melayu, Muslim dan bukan Muslim diberita dan diberitahukan sedemikian rupa, barangkali jumlah yang akan menyokong idea hudud ini barangkali akan melebar luas barangkali. Boleh kita terima ataupun ada reaksi daripada mengenai itu? Kecuali sinar harian lah, banyak sikit yang sia tu. Okey, soalan kedua sebelum tak banyak, dua je. Kita dapati Malaysia semacam terhumbang dalam suatu kemelut apabila isu hudud ini dibangkitkan merata dan meluas sehingga mengundang kritikan antarabangsa dan sebagainya. Sejauh manakah negara kita menerusi diplomat-diplomatnya telah memasarkan idea hudud ini sehingga pihak luar memahaminya, ataupun kita tidak membuat sesuatu yang sejajar yang mendapati keperluan memberitahu pihak dunia bahawa seandainya Malaysia mengamalkan hudud, maka bukan sahaja ia memenuhi tuntutan demokrasi di negara ini, tetapi juga ia akan memberi ruang dan peluang yang sebaik-baiknya termasuk kepada pelabur antarabangsa. Jadi sejauh manakah Tuan Guru melihat bahawa selama ini Malaysia tidak menjalankan tugasnya untuk memasarkan dan memasyarakatkan hudud di peringkat antarabangsa sehingga pihak luar ini juga turut terdidik sama dalam proses pendidikan Islam yang sedang berjalan? Saudara pengerusi, saya melihat
kesilapan negara dalam dunia hari ini yang berbeza dengan Islam. Mereka memulakan pembangunan negara dengan wang dulu, ekonomi dulu. Islam memulakan dengan pembangunan manusia dulu, pembangunan insan. Insan dibangun ilmunya, dibangun akhlaknya, dibangun moralnya. Bahkan kalau ilmu saja tak ada akhlak, tak menjadi. Akhlak dengan ilmu mesti bergandengan. Dengan sebab itu, Islam membuktikan dalam sejarahnya, bukan cakap saja, dalam sejarahnya, bila syariat Islam dilaksanakan dengan syarat-syarat yang ketat yang sebut tadi, nak jatuh hukuman payah. Tetapi kehebatan undang-undang, ini penting, kehebatan undang-undang. Undang-undang yang hebat, bukan undang-undang yang keras tapi tak hebat. Undang-undang yang hebat ini telah mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat, menyebabkan penjenayah bertaubat, penjenayah tak jadi buat jenayah, jarang-jarang sekali berlaku jenayah, mewujudkan keamanan. Bila keamanan wujud, bukan sahaja memesakkan kegiatan ekonomi rakyat dalam negeri, bahkan menerima kedatangan pihak luar negara. Bahkan dalam undang-undang antarabangsa Islam, saya sebut undang-undang antarabangsa Islam, Islam membenarkan kita mengadakan hubungan dagang dengan individu dan syarikat, dengan negara yang tak ada hubungan diplomatik dengan kita. Kebiasaannya dalam amalan antarabangsa hari ini, bila tak ada hubungan diplomatik, tak ada hubungan dagang. Tapi syariat Islam membenarkan hubungan dagang dengan pihak asing yang tak ada negaranya hubungan diplomatik dengan kita. Mengapa? Tujuannya untuk memberi mesej. Bila mereka datang ke negeri kita, mereka melihat keamanan, mereka melihat ketenteraman, mereka melihat keadilan. Masa itu tak ada media, mereka pulang ke negeri mereka, mereka melaporkan. Islam boleh diterima. Ini antara sebab mengapa China dalam sejarahnya tidak berperang dengan Islam. Kerana banyaknya pedagang-pedagang yang datang ke Yaman dan orang Arab berniaga di China, menunjukkan kesan daripada syariat Islam, menyebabkan berbeza dengan Parsi dan Rom yang berperang dengan Islam. Ini dalam sejarah. Ini juga menyebabkan mengapa Barat terpaksa menerka jalan untuk menyaingi perdagangan melalui Marco Polo, Vasco da Gama dan lain-lain. Cari jalan untuk memintas kegiatan ekonomi yang dikatakan begitu. Sebenarnya kan mereka tidak boleh bersaing dengan kepesatan Baghdad, kepesatan Andalusia, kepesatan negeri Islam yang keamanannya sangat nyata. Jadi nampaknya seandainya terlaksana hudud, jumlah yang melakukan jenayah dan dihukum barangkali amat kecil. Setakat ini kita belum dengar berita lagi pemotongan tangan daripada Brunei Darussalam.